kita mula tanam pokok bending kita mula sedar. Kemudian telur kita dah mula banyak. Akhirnya pihak kereta pula memusnahkan semua tanaman kami ini. Kerana bila dah banyak tanam pokok-pokok ni, mereka pula tinggal takut kita simpan barang-barang di dalam balik-balik semak pokok-pokok tersebut. Saudara yang saya hormati sekalian, aktiviti harian kami macam biasa. Lepas main subuh, kita akan baca Quran. Lepas baca Quran, buka telur pukul 7 pagi, kita akan keluar, kita akan jogging. Kemudian akan badminton. Lepas tu balik, mandi, baca buku. Itu dilakukan. Saya masuk dalam tahanan di Muslim dan Tempat, mengambilkan satu bidang dari dasar syariah dan pendidikan Islam. Dari sisi hidup pendidikan, pihak akan sentiasa memberikan dorongan untuk kita memajukan diri. Saudara yang saya hormati sekalian, itulah lebih kurang apa yang berlaku. Setiap tahun yang paling gembira sekali ialah apabila kita berhadapan dengan hari kemerdekaan. Kerana bila hari kemerdekaan, kita akan berpeluang bermain bola sepak dengan tahanan-tahanan lain yang sebelum ini kita tak boleh bergaul. Begitu juga masa Hari Raya Aidilfitri. Begitu juga ketika Hari Raya Adha. Dan kita inilah tuan-tuan, saya berpeluang menyenangi hati teman-teman saya yang ditahan bersama dengan kumpulan Al-Ma'unah, bersama dengan kumpulan penganak antarabangsa, Syirik Masuk tadi, GAM, Gerakan Aksi Merdeka dan sebagainya. Saudara yang saya hormati sekalian, jika saudara bertanya kepada saya, apa pandangan saya tentang ASP? Saya ada dua jawapan. Pertama, sekiranya ASP ini kita ditahan di bawah ASP kerana kita langsung tidak melakukan ibadat kegelapan. Ini bagian langsung. Tetapi sebenarnya saudara, sekiranya kita melakukan kegelapan dan kemudian kita ditahan di bawah ASP, sebenarnya ini adalah satu rahmat daripada Allah SWT. Ia merupakan peluang kedua. Kenapa saya katakan begini tuan-tuan? Saya ada dua tahanan Al-Ma'unah yang pergi ke Bukit Dinamit yang ramai tuan-tuan. Tetapi selepas ditahan di bawah ASP, selepas masuk Al-Qasah, separuh daripada yang telah didakwa. Seperti Amin, didakwa dan akhirnya dihukum gantung. Ada juga yang hanya tidak kena gantung, dia kena hukuman seumur hidup. Tetapi ada juga yang dihantar ke kamp Muslim. Dan mereka ini tuan-tuan, apabila pihak polis menyiasat, mereka mendapati bahawa pelibatan mereka tidak sejauh mana. Mereka hanya dipengaruhi oleh pemikiran negatif Amin dan rakan-rakan yang lain. Dan mereka yakin, sekiranya dihantar ke Muslim, mereka dapat dipulihkan. Alhamdulillah. Selepas 2 tahun setengah, rakan-rakan saya Al-Ma'unah dibebaskan tanpa syarat. Saudara yang saya hormati sekalian, sesebuah negara memerlukan akta ini. Kenapa saya katakan kita perlukan akta keselamatan dalam negeri? Akta ini negara boleh menjaga kedaulatan kita, boleh menjaga keamanan kita, boleh menjaga kestabilan politik kita. Apabila politik kita stabil, maka barulah ekonomi kita akan stabil. Tetapi saya tahu pihak pembangkang sudah pasti tidak akan suka dengan wujudnya akta keselamatan dalam negeri. Saya sendiri berada dalam masa saya berada dalam pembangkang, saya menentang akta ini dengan keras. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila wujudnya akta ini, kita tidak boleh buat usaha kita. Itu yang sebab orang yang takut dengan ASP ni tuan-tuan adalah orang yang tahu bahawa dia tidak bolos atau dia tidak boleh bolos dengan wujudan akta ini. Umpamanya demonstrasi tanpa polis, kita boleh rantak demonstrasi sesuka hati kita. Tapi kalau saya tidak di mahkamah, saya ada contoh, saya ada kes di mahkamah, ada 3 belum habis. Dah 10 tahun nampak, bukan susah sangat. Bila dekat dia nak ni, kita ambil MC. Dah, lalu. Saya ada 3 program, dalam 3 program tu, 5 orang di parlimen yang dibicarakan dalam kes reformasi bersama dengan saya.
sebelum kita jadi di mana negara yang lain. Juga ada tempat yang lain, mereka boleh berdemonstrasi, mereka boleh dukung parlimen, mereka boleh buat itu, boleh buat ini, akhirnya kerajaan sepatutnya tukar dalam. Bila tukar dalam tidak selesai Pak. Akhirnya tukar sekali sampai saya masih belum lagi selesai isu yang berlaku di Thailand. Kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai akta persidangan. Saudara yang hormati, sekarang ini memang ramai orang kata dia ayat ini zalim kerana ayat ini menahan orang masuk bicara. Saya akui tuan-tuan, memang ayat ini menahan orang masuk bicara. Tetapi sebelum orang itu ditahan di bawah ayat ini, sudah pasti pihak polis membuat siasatan yang lanjut. Selepas membuat siasatan, akhirnya barulah kata ayat ini bahawa 73 digunakan. Dan masa 73 digunakan, barulah mereka membuat keputusan sama ada orang itu boleh dibawa kepada kesedapan untuk ditahan sama bersama. Saudara yang bermanusia, masa saya menjadi pemanggang, pelbagai cara kita gunakan untuk hapuskan akta ini. Kerana akta ini merupakan satu-satunya akta yang sangat menyusahkan kita. Apabila saya dan 6 orang teman saya ditahan di bawah esok, gerakan reformasi lumpuh, tuan-tuan. Saudara, kita sekarang ini dimumumkan bahawa akta ini cukup balik dan dikatakan bermacam perkara tentang akta ini. Malam ini, mahu tidak mahu saya terpaksa didedahkan beberapa perkara, tuan-tuan. Dan saya minta maaf, sekiranya pendedahan saya ini, tuan-tuan merasakan diri tuan-tuan satu ketika dulu terpedaya. Semasa kami dalam AFK, tuan-tuan, berbagai strategi kita lakukan untuk membubuhkan akta ini. Umpamanya saudara, semasa saya ditahan, pihak KEM setiap pagi menyediakan makanan. Makanan yang diberi cukup khidmat. Dia akan bagi kita roti satu bantal, dia bagi jam, dia bagi jam strawberry, jam lelang, lasa dan sebagainya. Sebab aturan kalau kita makan tuan-tuan, confirm kita semua. Tetapi saya tak makan ini semua, tuan-tuan. Saya cuma makan biskut awal dan saya minum balik setiap pagi. Kemudian saya exercise. Selepas exercise lama, akhirnya tuan-tuan dalam tempoh 6 bulan, saya berjaya turunkan berat badan saya sebanyak 21 kilo. 21 kilo, tuan. Dan bila berat badan turun 21 kilo, saudara, kita keluarkan gambar kita tengah umur dulu, sebelah ada kita letak gambar yang tengah rapi dan turun 21 kilo. Keluar masyarakat. Ini jadi isu politik. Dan bila orang buka harapan tengok, ya Allah, ya Allah, kesiannya, Allah tak ada makan selama ini. Jadi saudara, kalau ada lah, kalau tua kata, makanan dalam ayat ini macam makanan anjing, itu semua kan orang tahan. Saudara yang berhormat sekalian, insyaAllah saya akan beritahu kepada yang berhormat Datuk Seri. Dan saya sebutkan satu saja, saudara. Tahanan sebenarnya tidak teraniaya. Yang sebenarnya teraniaya, tuan-tuan, ialah keluarga tahanan. Keluarga tahanan apabila kita ditahan, keluarga tahanan tak bersalah, tuan-tuan. Tetapi keluarga tahanan terpaksa merasa sengsara, terpaksa merasa derita, tuan-tuan. Kerana apabila hilangnya suami, pendapatan suami yang selama hari ini membantu keluarga hilang, tuan-tuan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita, tuan-tuan, terpaksa mengharungi kehidupan mereka tanpa belayan kasih sayang seorang ayah. Ini sebenarnya, tuan-tuan, mereka inilah sebenarnya yang